Jarak dalam 3 langkah dari pintu. Irfan terus tutup pintu tu dan masa tu jugalah dia cuba ingat balik cerita-cerita orang kampung sebelum ni. Apa yang Irfan nampak adalah lembaga berbaju putih lusuh dan berambut panjang. Cuma tak pasti dia tengok dari depan atau belakang sebab memang tak nampak muka lembaga tu. Lepas tutup pintu, Irfan tak jadi nak pergi tandas. Dia terus baring atas tilam dan selubung satu badan dengan selimut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan pengalaman seram Irfan masa dia bekerja sebagai MA di sebuah klinik desa dekat Sarawak. Nak tahu kisah Irfan ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, serta letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. Penghujung tahun 2014, Irfan yang bekerja sebagai MA atau penolong pegawai perubatan mula berkhidmat di sebuah klinik desa di perkampungan kecil dekat Sarawak. Sebelum tu dia berkhidmat dekat Selangor. Dipendekkan cerita, masa lapor diri untuk bertugas di tempat baru ni, Irfan bawa 3 orang kawan baik dia bernama Ashraf, Boy dan Syam untuk teman dan hantar dia ke sana. Mereka gerak dari Kuching tengah hari Ahad dan perjalanan ke Seri Aman ambil masa dalam 3 jam. Sampai Seri Aman, mereka check in hotel dan buat keputusan nak pergi tengok tempat kerja baru Irfan tu. Dari Seri Aman nak ke kampung tu ambil masa sejam perjalanan. Sampai dekat kampung tu, mereka terus singgah klinik dan Irfan perkenalkan diri dekat MA di situ yang dia staf baru. Lepas tu MA kenalkan Irfan dengan staf-staf yang ada dan cerita sedikit pasal kerja. Lepas selesai semua meronda kampung bagai, mereka balik ke hotel. Esoknya Irfan lapor diri dekat pejabat dan terus pergi ke klinik. Masa sampai tu ada satu kuartus kosong, tapi Syah, staf klinik tu kata rumah tu nak kena tunggu repair dulu baru boleh duduk dan dia cadangkan buat sementara waktu ni Irfan tinggal dulu dekat rumah transit klinik ni sementara tunggu MA lama kosongkan rumah dia. Lagipun Syah cakap kalau duduk kuartus nanti sunyi pula. Rumah besar tapi duduk sorang-sorang. Betul juga cakap Syah tu. Walaupun rumah yang MA lama tu tinggal jenis berek, tapi rumah tu bersambung 3. Nanti rumah Irfan dekat tengah dan sebelah menyebelah pun ada orang tinggal. Tak adalah sunyi sangat nanti. Malam tu Irfan dengan kawan-kawan dia susun tilam banyak-banyak dekat ruang tengah rumah transit dan tidur ramai-ramai. Besoknya pagi-pagi lagi kawan Irfan balik ke Kuching. Irfan pun nak pergi kerja. Mula kerja macam biasalah, office hour, balik pukul 5. Balik kerja tu Irfan terus mandi dan berehat. Masa ni dia tak bawa kenderaan lagi sebab tengah urus perpindahan kereta ke Sarawak dari Semenanjung. Malam tu lepas solat Isyak, Irfan makan, masak bujang je. Lepas makan tu dia cuci pinggan dekat sinki. Sinki ada tingkap menghadap ke jalan utama nak ke kampung ni. Cuma pemandangan tu ditutup dengan pokok-pokok menjala dan rumput panjang, jadi tak nampaklah jalan tu. Masa tengah cuci pinggan tu, Irfan perasan macam ada cahaya terbang dekat luar tingkap. Irfan buat tak tahu je lah sebab dia ingat cahaya lampu kereta, padahal tak dengar pun bunyi kereta melintas masa tu. Cahaya je pun, apa nak takut. Esok tu masa tengah sibuk buat kerja, Irfan terdengar Syah tengah berbual dengan pesakit dekat ruang menunggu pesakit klinik. Mereka tengah bercakap pasal polong. Irfan terus menyampuk, "Yang aku nampak malam tadi polong ke? Kau nampak juga ke?" Syah tanya. Irfan pun ceritalah pasal cahaya yang dia nampak malam tadi. Lepas tu Syah kata, "Masih ada orang dekat sini amalkan ilmu pelik ni. Kau jangan buat hal dengan diorang je," kata Syah. Irfan pun cuma mengangguk je lah, padahal dia bukanlah orang yang percaya sangat dengan benda-benda tahyul macam tu. Lebih kurang seminggu dekat situ, Irfan dah mula biasakan diri dengan tempat tu. Mula bergaul dengan orang-orang kampung dan dapat kawan-kawan baru. Cuma Irfan pelik sikit. Setengah orang kampung akan tanya soalan yang sama bila terserempak dengan dia. "Tinggal dalam kawasan klinik ke?
Tak takut. Ada juga yang bercerita tentang benda-benda seram yang pernah jadi dekat kawasan klinik tu. Kebanyakan cerita adalah dari pengalaman mereka sendiri. Irfan pula jenis dengar je. Percaya ke tak, itu belakang cerita. Sebab Irfan ni bukanlah jenis yang penakut sangat dan bukanlah yang berani sangat. Aktiviti malam macam biasa, melepak dengan kawan-kawan dekat warung. Biasa lepak sampai pukul 11 malam je. Paling lewat pun pukul 1 pagi kalau hujung minggu. Selalunya Lan lah yang ambil dan hantar Irfan dekat klinik kalau nak keluar melepak. Sebab rumah Lan tak jauh dari klinik tu. Satu malam tu, Irfan dengan Lan balik dari melepak dalam pukul 12.30 malam. Macam biasalah, Lan akan hantar Irfan sampai depan klinik. Tapi malam tu pagar klinik tutup, siap bermangga lagi. Sampai Irfan nak masuk kawasan klinik pun terpaksa panjat pagar tu. Masa tu mereka berdua pelik, siapa pula yang tutup pintu pagar ni? Setahu Irfan, pagar klinik tak boleh ditutup sebab takut ada kes kecemasan. Mungkin ada staf yang tutup sebab tak nak bagi Anjali yang masuk kawasan klinik dan selongkar tong sampah kot. Esoknya Irfan pergi klinik awal sikit. Pukul 7 pagi dia dah pergi kerja dan yakin dialah orang pertama yang masuk kerja. Tapi pagi tu Irfan tengok pagar klinik dah terbuka luas dan yakin memang tak ada orang yang datang lebih awal dari dia pagi tu. Lepas masuk dalam klinik, Irfan kemas apa yang patut dan tunggu staf yang lain datang. Bila semua staf dah ada, Irfan tanya sorang-sorang kot ada yang tutup pagar klinik malam tadi. Tapi semua bagi jawapan yang sama. Tak ada seorang pun yang tutup pagar tu dan semua tahu yang pagar klinik memang tak boleh ditutup. Jadi siapa yang tutup pagar tu? Lepas kejadian pagar tu, Irfan kerja macam biasa. Pertanyaan dan cerita-cerita orang kampung Irfan dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. Sampailah satu malam tu, entah kenapa malam tu Irfan rasa tak nak keluar melepak. Balik kerja hari tu, lepas mandi, makan, solat semua, Irfan layan YouTube dekat handphone. Sampailah dia nak terlelap sekitar pukul 11 malam. Biasanya sebelum tidur, Irfan akan ke tandas dan pastikan semua pintu ditutup dan dikunci. Jadi sebelum terlena lebih jauh lagi, Irfan bangun dan perkara pertama yang dia buat periksa pintu depan. Sebab masa tu dia nak terlena dekat ruang tamu dan pintu depan memang dah dekat dengan dia. Irfan ni pula jenis kalau nak pastikan pintu tu betul-betul tutup rapat, dia akan buka dulu pintu tu sikit dan tarik kuat-kuat. Lepas tu baru dia tekan kunci tombol pintu. Masa Irfan buka pintu depan tu, dia ternampak ada satu lembaga tengah berdiri dekat tangga depan pintu tu. Jarak dalam 3 langkah dari pintu. Irfan terus tutup pintu tu dan masa tu jugalah dia cuba ingat balik cerita-cerita orang kampung sebelum ni. Apa yang Irfan nampak adalah lembaga berbaju putih lusuh dan berambut panjang. Cuma tak pasti dia tengok dari depan atau belakang sebab memang tak nampak muka lembaga tu. Lepas tutup pintu, Irfan tak jadi nak pergi tandas. Dia terus baring atas tilam dan selubung satu badan dengan selimut. Irfan baca semua surah yang terlintas di fikiran. Lepas tu Irfan teringat cerita-cerita orang kampung pada dia. Apa yang Irfan nampak tu memang sama macam yang orang kampung pernah tengok dekat kawasan klinik ni. Ada yang pernah nampak benda tu duduk dekat tangga klinik, bawah klinik, atas atap klinik. Tak sangka pula malam tu benda tu boleh lepak dekat rumah transit klinik pula. Dalam pukul 3 pagi jugalah baru Irfan dapat lelakkan mata. Esok harinya Irfan buat keputusan tak nak tidur dekat rumah tu lagi. Dia tumpang tidur dekat rumah Lan. Cuma makan dan mandi je lah dekat rumah tu. Malam tidur rumah Lan, pagi masuk klinik. 2 minggu lebih jugalah Irfan tumpang tidur rumah Lan. Masa ni Lan banyak cerita pengalaman-pengalaman orang kampung yang kebanyakannya kawan Lan sendiri tentang apa yang Irfan nampak malam tu. Cerita Lan, dah lama juga orang tak nampak benda tu dekat klinik. Dulu depan klinik ni ada sebatang pokok sagu. Orang kampung memang selalu nampak lembaga tu dekat pokok sagu tu lah atau dekat tangga klinik. Tapi lepas pokok sagu tu ditebang dan dibakar setahun lepas, dah jarang orang kampung jumpa lembaga tu. Ada satu kisah ni, pekerja pejabat daerah bernama Azmi. Petang tu Azmi pergi jogging lalu depan klinik ni. Lepas tu dia terus ke jalan utama. Balik dari jogging tu dah dekat nak maghrib. Azmi nampak ada perempuan duduk dekat bus stop dekat simpang klinik tu. Dia tegur lah perempuan tu, tapi perempuan tu senyap je dan tunduk je ke bawah. Azmi pun dah rasa semacam. Dari berjogging dia terus pecut balik rumah dekat kuartus pejabat daerah tak jauh dari klinik tu. Malam tu dia kena kacau, teruk juga dia kena. Sampai dia lari pergi rumah orang kampung tengah malam buta sebab takut sangat. Cerita ni kira yang popular jugalah dekat kampung tu. Kalau tak percaya pergilah tanya orang rumah yang Azmi ketuk rumah tu. Rumah orang tu dekat depan balai polis tu je. Setahun lepas juga ada kemalangan maut dekat simpang klinik tu. Budak 2 orang, adik-beradik. Seorang tingkatan 1, seorang lagi tingkatan 3. Yang abang bawa motor, adik dia bonceng. Masa tu dah petang, dekat-dekat pukul 6. Adik-beradik tu naik motor keluar simpang dan tak perasan masa tu ada lori trailer lalu sebab rumput dekat simpang tu panjang sangat. Mereka keluar simpang je terus kena langgar. Nasib baik dekat klinik, tapi masa tu dua-dua teruk. Yang adik meninggal dalam perjalanan ke hospital. Yang abang alhamdulillah panjang umur, cuma sekarang ni cacat kekal dan macam dah tak betul sikit.
klinik. Tapi masa orang tengah kecoh-kecoh dekat kawasan Kemalangan tu, ada salah seorang dekat situ boleh nampak benda-benda halus ni. Dia nampak benda tu dekat bus stop, dekat simpang klinik tu, gelak-gelak. Macam suka dia tengok Kemalangan tu. Menurut Lan lagi, masa malam dia hantar Irfan yang pintu pagar klinik tutup tu, Lan dah tahu ada benda tak kena. Dia baru ingat nak ajak Irfan tidur rumah dia. Tengok-tengok Irfan tengah gagah panjat pintu pagar tu. Lan pun malas nak tunggu lama sebab dah rasa seram semacam masa tu. Lan ingat Irfan dah tahu cerita, tapi nampak Irfan tenang je malam tu. Sebab tu dulu kalau Lan nak balik rumah malam-malam, ramai kawan-kawan dia teman dia balik. Nak mengelak terserempak dengan lembaga tu lah. Irfan pula kata masa malam pintu pagar tertutup tu, dia memang tak ada rasa apa-apa, cuma pelik je lah. Mungkin masa tu Irfan tak ambil endah sangat dengan cerita-cerita orang kampung sebelum ni, jadi dia buat tak tahu je lah. Masa ni juga Irfan mula rapat dengan Wan. Wan ni teman melepak minum kopi dekat warung. Kalau free je, dia mesti cari Irfan ajak minum. Satu petang tu tak ada nak main futsal, memandangkan sebelum tu hujan dan gelanggang futsal licin. Jadi lepas perkena kopi dekat warung, Irfan dengan Wan rancang nak pusing-pusing kampung. Masa tu Mus ikut sekali. Irfan bonca motor dengan Mus. Masa lalu dekat klinik tu, Irfan tanya Mus, betul ke tempat ni seram Mus? Mus kata betul. Banyak cerita hantu dekat kampung ni tertumpu dekat kawasan klinik ni. Benda tu memang ada dari kuartus tinggal Jabatan Perikanan dan pejabat daerah ni sampailah dekat klinik tu. Tapi Mus tak pernah jumpa. Wan pernah jumpa 2 kali. Lepas puas pusing-pusing, mereka berhenti lepak borak dekat bawah klinik. Irfan tanya Wan apa yang dia pernah nampak. Cerita Wan, malam tu dia lepak dengan Kai. Sampai lewat malam jugalah mereka lepak, dalam pukul 2 pagi. Masa tu Kai tinggal dekat rumah lama mereka, tak jauh dari klinik, seberang jalan utama. Wan hantar Kai balik ikut jalan klinik ni. Masa nak sampai depan klinik tu, dari jauh Wan nampak ada benda berdiri dekat tangga klinik, pakai baju putih lusuh, rambut panjang cecah lantai. Muka tak nampak sangat. Masa tu simpang masuk depan pagar klinik ni tak ada pokok kecil dan rumput panjang yang halang penglihatan ke klinik ni. Dari jauh Wan perhati benda tu sebab nak pastikan benda tu apa. Dah sampai dekat pagar klinik, Wan memang pasti benda tu memang hantu. Masa ni Kai yang bawa motor tak perasan lagi sebab dia siap nyanyi-nyanyi lagi. Wan tepuk bahu Kai dan suruh dia tengok dekat tangga klinik. Kai tanyalah apa benda. Wan cakap lah ada orang sebab tak nak dia takut. Kai pun toleh dekat klinik dan perhati lama benda tu sebab nak pastikan apa benda yang ada dekat situ. Sampai motor tu melerik ke tepi lah, nyari-nyari nak terbabas masuk longkang. Nasib baik masa tu Kai bawa slow. Dah lepas klinik tu, boleh pula Kai ajak pergi kejar hantu tu. Lepas hantar Kai balik rumah, Wan terus balik. Tapi tak guna jalan klinik tu lah, Wan guna jalan utama. Kali kedua Wan jumpa benda tu, dia bertiga, Wan, Kai dengan Abang Jali. Lembaga tu bertinggik dekat tangga klinik. Masa tu Abang Jali bawa motor dekat depan, Wan dengan Kai ikut dari belakang. Sampai depan klinik tu, Abang Jali terus pecut motor dia. Tak tahu kenapa, Wan dah mula rasa tak sedap hati. Bila toleh dekat klinik, kali ni lembaga tu tunjuk muka dia. Mereka terus pecut. Sampai rumah Kai, semua terus lari masuk dalam rumah dia. Muka Abang Jali masa tu memang pucat habis. Malam tu mereka tidur rumah Kai. Yang ni pula cerita lepas Syah berpindah. Kekosongan Syah tu diganti dengan seorang MA perempuan bernama Nina. Masa Nina baru sampai sini pun sama macam Irfan juga, kena duduk rumah transit dulu. Tapi Irfan tak adalah cerita dekat Nina pasal benda-benda seram ni semua sebab dah tahu dia perempuan kan. Nanti dia takut nak tinggal atau kerja dekat sini pula. Tapi Nina duduk rumah transit tu tak lama, tak sampai 2 minggu sebab dia jenis yang tak memilih. Nina pilih rumah kuartus yang besar tu. Berani betul dia duduk seorang dekat rumah tu. Dah lah rumah tu besar. Rumah kuartus ni pula jenis rumah bertiang tinggi. Lokasinya betul-betul dekat belakang rumah transit. Kalau berdiri dekat dalam rumah kuartus tu sama paras dengan rumah transit sebab rumah transit ni jenis rendah. Irfan pernah masuk rumah kuartus tu. Tingkap ruang tamunya betul-betul menghadap bumbung rumah transit. Lepas Nina masuk rumah kuartus tu, barulah kuartus tu diubah suai sikit untuk keselesaan dia. Nina dah kahwin, cuma suami dia kerja jauh, jadi kebanyakan masanya Nina duduk sorang-sorang lah dekat kuartus tu. Dalam 92 Nina tinggal situ, tak ada pula dia mengadu atau cerita apa-apa. Sampailah satu petang tu, masa baru balik kerja, Irfan terserempak dengan Nina yang tengah punggah barang-barang dari kereta. Banyak juga barang Nina masa tu. Dia baru balik cuti dari kampung. Irfan tolonglah Nina angkat barang sekali. Dalam banyak-banyak barang yang Irfan bawa tu, dia nampak ada sejenis kulit kayu garu, mungkin untuk halau nyamuk atau gangguan makhluk halus. Irfan tanya Nina nak buat apa kulit kayu tu. Nina cakap nak buat halau nyamuk. Tapi lama jugalah Nina fikir sebelum jawab soalan Irfan tu. Rumah kuartus tu tinggi, takkan nyamuk boleh sampai atas tu kot. Irfan diam kan lah. Tapi dalam hati mungkin Nina dah kena ganggu atau terjumpa lembaga tu. Dalam sebulan lepas Irfan tolong Nina angkat barang tu,
Baru Nina cerita Nina, sebenarnya kulit kayu garu tu bukan nak halau nyamuk. Rupanya Nina ternampak lembaga berbaju putih tengah bertinggi atas bumbung rumah transit tu. Masa tu tengah malam, Nina nak pergi toilet. Masa lalu dekat ruang tamu tu, Nina tertoleh dekat tingkap yang menghadap bumbung rumah transit tu. Makhluk tu berdiri betul-betul atas bumbung rumah transit. Nampak bahagian belakang, rambut panjang. Satu lagi, masa Nina lepas makan nak cuci pinggan, dapur rumah tu menghadap ke rumah berek. Nina nampak makhluk tu dekat pokok mangga sebelah berek tu. Tapi kali ni makhluk tu duduk. Lama juga Nina perhati makhluk tu. Mula-mula Nina tak pasti benda yang dia nampak tu batang pokok mangga ke apa. Lepas dah tahu yang tu hantu, cepat-cepat Nina cuci pinggan, lepas tu terus masuk dalam bilik. Yang ni cerita gangguan dekat berek klinik ni pula. Ada 5 buah rumah jenis berek. Susunan rumah berek ni pula terbagi kepada 2. Satu berkembar 2 dan satu lagi bersambung 3. Kedudukan berek terletak dekat belakang klinik. Sebuah rumah kuartus dan sebuah rumah transit terletak betul-betul sebelah klinik. Rumah berek ni ada 2 bilik tidur, ruang tamu, dapur dan toilet. Kalau nak pergi dapur dan toilet, kena turun tangga kecil dari ruang tamu yang hanya dipisahkan dengan pintu. Ada beranda dekat depan rumah. Rumah jenis kayu, cuma dapur dan toilet dibuat dari batu. Rumah Irfan dekat tengah-tengah rumah berek yang bersambung 3 tu. Belakang rumah Irfan pula semak dan ada hutan kecil. Dari dapur rumah pula boleh nampak rumah Lan, cuma dipisahkan dengan pagar klinik dan semak samun je. Tapi kalau nak bertegur siapa dengan Lan dari dapur rumah pun boleh. Ingat lagi masa Syah macam tak bagi Irfan duduk rumah kuartus tu dulu. Sebenarnya ada sebab kenapa dia tak bagi Irfan duduk rumah tu. Sebab masa Syah baru mula-mula kerja dekat klinik dulu, Syah pernah tinggal dekat situ. Tapi tak sampai seminggu Syah duduk situ, dia terus minta pindah rumah berek. Sebab 3 malam dia tak cukup tidur dekat rumah tu. Syah dengar bunyi orang berjalan, orang main pintu dan banyak lagi. Sebab tu Syah suruh Irfan ambil rumah berek je. Rumah Irfan pula kebetulan sebelah rumah Syah. Rumah Syah ni hujung belah kiri. Jadi selalu jugalah mereka berdua borak-borak dari beranda rumah masing-masing. Irfan pula dekat sebulan lebih jugalah duduk rumah transit tu. Tapi kebanyakan masa dia tidur dekat rumah Lan lah. Lepas MA lama kosongkan rumah dia, Irfan mula angkut barang-barang dia dari rumah transit ke rumah berek. Masa masuk berek tu, Irfan bacalah ayat kursi dah hembus dalam rumah. Lepas tu kemaslah apa-apa yang patut. Seharian jugalah Irfan mengemas. Kebetulan hujung minggu pula tu, dalam bilik tidur berek tu ada satu almari kayu lama, besar dan berat. Tapi pintu almari tu tertutup dan diikat dengan tali. Dalam bilik yang lagi satu tu pun sama juga, ada almari tu. Irfan buat keputusan nak guna bilik yang bersebelahan dengan rumah Syah tu sebagai bilik tidur dia. Dan bilik satu lagi tu nak dijadikan store untuk letak almari dan barang-barang lain. Lebih kurang setengah jam jugalah nak angkut almari dari bilik tidur bawa ke bilik store tu. Irfan siap berkemas dalam tengah hari. Lepas siap makan, Irfan sambung kemas bilik store tu. Irfan cadang nak simpan apa-apa barang yang patut dalam almari lama tu supaya bilik tu tak adalah nampak semak sangat. Buka-buka aje pintu almari tu, penuh habuk dengan sawang. Bila tengok pintu almari bahagian dalam pula, banyak tulisan-tulisan peringatan untuk penghuni-penghuni rumah ni. Yang tulis ni pula bekas-bekas pelatih MA yang pernah duduk dekat rumah tu masa mereka praktikal dekat klinik tu sekitar tahun 1999. Dulu klinik ni memang terima pelatih-pelatih untuk praktikal. Sekarang dah tak ada dah. Antara ayat-ayat dalam almari tu, Irfan tulis 100% apa yang tertulis di pintu almari tu. Masa tu Irfan tak adalah rasa takut ke apa, cuma bertanya, betul ke ni? Irfan siap ambil gambar tu dan post dalam FB. Lepas letak barang, Irfan tutup balik almari tu. Malam tu Irfan lepak warung dengan Kai, Zul dengan Errol. Irfan ceritalah apa yang dia jumpa dalam almari tu. Irfan siap cakap lagi dia ambil gambar dan upload dalam FB. Lepas tu mereka buka cerita satu persatu. Kata Kai, rumah berek tu memang seram. Sebab tu Uncle ni panggilan MA sebelum ni. Uncle selalu pasang ayat Al-Quran dalam rumah tu. Kalau keluar rumah, dia biar je terpasang bacaan Quran tu. Dulu mereka selalu lepak rumah Uncle sebab dia rajin masak, tengok TV ramai-ramai. Zul pula suruh Irfan delete gambar tu, takut nanti benda tu kacau pula. Dulu Zul, Kai dengan Errol pernah kena ganggu dalam rumah Uncle tu. Ceritanya malam tu mereka tengok Maharaja Lawak dekat rumah Uncle. Kebetulan malam tu Uncle pergi bawa pesakit ke hospital. Tengah syok gelak-gelak tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi orang naik tangga dan buka pagar beranda luar tu. Mulanya mereka ingat Uncle dah balik, tak pun ada pesakit datang. Memang jelas bunyi orang berjalan.
Tunggu punya tunggu, tak ada pula orang ketuk pintu. Mereka semua dah rasa semacam je. Dari gelak semua terus senyap. Lepas dengar cerita Zul tu, Irfan terus padam post dekat Facebook tadi. Dan malam tu sekali lagi Irfan tumpang tidur dekat rumah Lan. Kalau mereka tak cerita, memang dia dah tidur rumah tu dah. Esoknya Irfan buat keputusan, nak tak nak dia kena beranikan diri tidur dekat rumah tu juga. Sampai bila nak tumpang tidur rumah Lan kan. Malam tu macam-macam bunyi yang Irfan dengar. Bila nak terlelap je, Irfan dengar macam ada orang tengah bercakap. Bila amati betul-betul, suara tu hilang. Ada juga dengar bunyi orang berjalan naik tangga rumah. Irfan ingat ada pesakit datang sebab kecemasan ke apa, tapi tak ada orang ketuk pintu pun. Lagi satu, malam tu Irfan dengar bunyi ayam. Bukan ayam tengah berkokok, tapi bunyi ayam masa tengah kuis-kuis tanah cari makan tu. Irfan nak sedapkan hati, dia cakap mungkin ayam tu Lan punya kot. Tapi Lan mana ada bela ayam. Adakah ayam buat bunyi macam tu tengah-tengah malam? Selain bunyi ayam, Irfan ada dengar bunyi burung berkicau betul-betul atas bumbung rumah dia. Bunyi kicauan tu pula bukan kicauan merdu, kicauan bising. Nasib baik malam tu dia dapat tidur, tapi agak lewat jugalah. Esok paginya masa Irfan tengah mandi nak siap pergi kerja, dia terdengar sayup-sayup orang bagi salam. Irfan tengok ikut tingkap, tak ada orang pun. Masa tengah kerja tu, Irfan tanya staf dia yang boleh dikatakan dah lama berkhidmat dekat klinik ni, dan kebetulan penduduk kampung tu sendiri. Namanya Abang Pian. Bang, betul ke bilik yang saya tinggal tu dulu ada staf mati? Betul, perempuan. Pagi tu dia tak datang kerja. Mulanya ingat dia lambat ke apa, sampai tengah hari pun masih tak datang kerja. Kita orang pergi rumah dia, panggil-panggil tak ada jawapan. Bila masuk rumah tu, dia dah meninggal. Orang cakap dia ada penyakit jantung. Bermula hari itulah Abang Piang kata gangguan-gangguan bunyi tu memang selalu bermain di rumah tu. Tak kira siang atau malam, Irfan dah terbiasa dekat rumah tu. Yang panggil dari luar rumah pun selalu juga. Kadang-kadang bagi Assalamualaikum, kadang-kadang panggil Oi, kadang-kadang dia panggil nama. Cuma kalau dia panggil tu tak lebih dari 2 kali. Bila tengok dekat luar tak ada orang pula. Kawan-kawan Irfan yang dekat Kuching tu pun dah tahu gangguan yang dia alami ni, sebab Irfan akan cerita dekat mereka. Bila Irfan balik Kuching je, mereka akan tanya, ada gangguan lagi tak? Kalau nak rasa sendiri, jemputlah datang rumah, kata Irfan. Memang mereka bertiga datang betul. Ingat lagi kan Ashraf, Syam dan Boy yang hantar Irfan masa mula kerja dekat sini dulu. Sebenarnya dah beberapa kali mereka datang melawat Irfan, tapi dekat rumah transit dulu tu lah. Sekarang ni mereka datang ke rumah berek tu pula. Malam tu masa Irfan tengah masak dengan Syam, Boy dengan Ashraf duduk dekat ruang tamu. Lepas siap masak, mereka nak makan dekat ruang tamu. Masa Syam siap-siap nak angkut pinggan, periuk nasi dengan makanan ke ruang tamu, sementara Irfan cuci semua bekas masakan, pintu yang menghubungkan ruang tamu menuju ke dapur tu tiba-tiba terbuka sendiri. Masa tu Ashraf dengan Boy dekat ruang tamu. Rumah ni pula condong ke ruang tamu, jadi tiap kali buka pintu tu akan automatik tertutup sebab berat ke sebelah dalam. Tapi kali ni pintu tu terbuka sendiri. Ashraf dengan Boy ni pula jenis yang masuk air sikit. Mula-mula mereka senyap je lah sebab pelik dengan pintu tu. Lepas tu Boy dengan selamba cakap Waalaikumsalam. Ashraf bantai gelak je. Lepas makan, mereka letak tilam dekat ruang tamu sebab nak tidur ramai-ramai dekat situ. Masa ni semua baring dan menghadap handphone masing-masing. Lampu dah tutup, cuma cahaya handphone je yang menerangi muka masing-masing. Susunan masa tu Irfan, Ashraf, Boy dan Syam. Tiba-tiba Ashraf gerakkan kaki dia sambil berkata, janganlah main tarik-tarik kaki orang, kata si Ashraf ni. Masa ni semua baring kepala ke arah bilik store, kaki pula menuju ke bilik tidur Irfan. Lepas tu Irfan duduk dan cakap kat Ashraf, mana ada orang tarik kaki kau, semua kepala sama ke atas, mana ada orang kat bawah, kata Irfan. Sebab masa ni Irfan ingatkan Ashraf tuduh dia main tarik kaki dia. Ashraf tu senyap je. Tak lama lepas tu Irfan tertidur. Yang lain tak tahulah pukul berapa mereka tidur. Keesokan pagi tu Irfan bangun awal. Lepas siap-siap dia pergi warung bungkus roti canai nak sarapan. Yang lain tidur lagi masa tu. Balik dari warung, tengok Boy dah duduk baru bangun. Masa ni dia nampak lesu. Tak tahulah lesu sebab tidur lewat ke atau tak boleh tidur. Tiba-tiba Boy tanya, ramai ke budak kecil dekat kawasan ni? Sebab awal pagi tadi dia terjaga bila terdengar ramai budak tengah main dekat bawah rumah ni. Siap gelak-gelak lagi. Dan satu lagi, masa nak tidur malam tadi, Boy macam terdengar bunyi orang bercakap. Bila dia tengok, kawan yang lain semua dah tidur dah. Irfan cakap, mana ada budak, kalau ada pun seorang je, anak driver. Tak pernah pula budak tu main dekat bawah rumah ni. Biasanya budak tu main bawah rumah dia sendirilah. Lepas tu Boy terus bangun menuju ke toilet. Irfan kejutkan Ashraf dan Syam. Masa tengah sarapan tu, si Ashraf ni buka cerita. Kata Ashraf, malam tadi dia tersedar. Tengok-tengok Irfan tengah duduk menghadap mereka. Tengok je mereka tidur. Seram pula tu. Cepat-cepat Ashraf pusing menghadap Syam. Lepas tu tidur. Dah lah masa tengah tengok handphone semalam, terasa ada benda
tarik-tarik ibu jari kaki dia. Bukan sekali, berkali-kali. Tu yang Ashraf marah. Dia tak tuduh kawan dia yang buat, cuma marah ke benda tu je. Tapi malam tadi macam-macam bunyi jugalah Ashraf dengar. Malas nak ambil pot, dia anggap angin je lah. Tapi serius, rumah kau ni lain macam sikit, kata Ashraf. Syam pula tak dengar apa-apa. Tapi malam tu Irfan cakap dia memang tidur nyenyak. Tak tahulah Ashraf nampak tu Irfan ke bukan. Lagi satu, keluarga Irfan ni pernah datang melawat dan tidur dekat rumah Irfan ni. Kakak Irfan cerita malam tu dia tidur dengan adik bongsu dalam bilik yang Irfan jadikan store tu. Masa ni bilik tu Irfan dah kemas bagi elok sikit lah. Malam tu kakak tersedar dari tidur. Dia tengok ada perempuan baring sebelah membelakangi dia. Kakak ingatkan mak. Dia sambung tidur semula. Tapi malam tu mak dengan ayah Irfan tidur dalam bilik dia. Pagi tu baru kakak perasan yang mak tak tidur sekali dengan dia. Kakak ni pula jenis yang boleh nampak benda-benda ni taklah selalu, kadang-kadang je lah boleh nampak. Itulah antara cerita-cerita yang Irfan dan kawan-kawan pernah alami dekat rumah tu. Bukan Ashraf, Syah dengan Syam je yang pernah Irfan bawa ke rumah ni untuk rasa pengalaman tu. Ada beberapa orang lagi yang mana semua ada pengalaman yang sama juga. Bila mereka tidur dekat rumah Irfan, pagi tu Irfan mesti tanya, ada dengar apa-apa tak semalam? Dan mereka mengiyakan. Cuma Irfan tak pernah lagi lah tengok kemunculan makhluk-makhluk tu dalam rumah ni. Sekarang gangguan bunyi tu pun dah berkurangan dan jarang berlaku. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.